أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dan terima kasih kerana masih bersama Radio Aikim untuk rancangan Tadabbur Al-Quran. Dan pada malam ini bersama saya, Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, dan untuk membuka perbincangan kita pada kali ini, Ustaz akan mulakan dengan bacaan Al-Quran dengan Tarannum Asli Mujawwad Hijaz, Surah Yunus ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sejak tadi Ustaz telah membaca 3 ayat berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, yang mana dapat kita baca daripada hari ini sehinggalah sampai hari kiamat. Sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah hari kiamat, dan ia akan berterusan menunjukkan kebenaran dan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan satu peristiwa agung di antara Nabi Allah Musa alaihissalam dan Fir'aun. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Nabi Allah Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah, melarikan diri daripada Fir'aun, wajawazna bi bani Israil al-bahr, Nabi Musa menyeberangi bersama Bani Israel, menyeberangi Laut Merah, dan mereka dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan untuk membuat jahat, menangkap dan membunuh Nabi Musa dan juga Bani Israel. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat Nabi Allah Musa, yang mana dengan tongkatnya dipalunya air laut itu, lalu terbelah air laut tadi menjadi satu jalan yang begitu luas untuk dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Lalu mereka menyeberang laut tersebut. Pada masa itulah mereka dikejar oleh Fir'aun dengan tenteranya, dan Fir'aun menaiki kuda dengan alatan tentera yang cukup mengejar Nabi Allah Musa. Dan setelah
Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi laut tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menutup kembali laut yang pada masa yang sama menenggelamkan Firaun dan tenteranya. Lalu Al-Quran menyebutkan perkara ini, hatta idza adrakahul gharq, apabila Firaun itu hampir tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, bahawa la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan hari ini aku mati Islam. Muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita merasa pelik juga, ini pengakuan Firaun yang dirakam dalam Al-Quran. Maknanya Firaun ini sempat mengucap, sempat beriman kepada Allah dan mati Islam. Kenyataan ini mengejutkan kita, tuan-tuan puan-puan. Kenapa? Kerana kita tak pernah dengar Firaun matinya Islam. Tetapi rupa dalam Al-Quran ada yang disebut Firaun ini matinya Islam. Tetapi Ustaz harap tuan-tuan puan-puan semua jangan berhenti mendengar setakat ini sahaja. Tuan-tuan puan-puan perlu mendengar dengan lebih lanjut tentang ulasan perkara ini. Sebab itulah nak diberitahu bahawa ayat Al-Quran ini tidak boleh dibaca sekerat-sekerat, separuh-separuh tak boleh. Sebabnya ayat kemudian itu menjelaskan dengan lebih terperinci detail kenapa yang dirakamkan dalam ayat Al-Quran ini, Firaun ini matinya Islam. Ya benar, Firaun mengaku dia Islam di akhir hayatnya sebelum mati itu. Tetapi muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah tanya balik, al-ana, adakah sekarang Firaun? Sebab itulah sesiapa yang membaca ayat ini semasa perkataan al-ana ini, dia kena tekankan suaranya. Sebab tu saya buat tinggi sedikit semasa perkataan al-ana tadi. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Kerana apa tuan-tuan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Ini disebabkan jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Bila dia kata aku beriman, aku dah Islam sekarang, aku dah Muslim. Tetapi Allah kata, sekarangkah Firaun? Baru sekarangkah kamu nak beriman? Maka dengan sebab itu muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini membuktikan bahawa keimanan Firaun, keislaman Firaun, Allah tolak. Jadi ayat ini yang menyudahkan pengakuan Islam, iqrar keislaman Firaun, tetapi ditolak oleh ayat ini. Adakah sekarang Firaun? Sedangkan waqad asaita qabl, kamu dulu dah buat maksiat banyak, buat dosa banyak. Wa kuntum minal mufsidin, dan kamu ni orang yang membuat kerosakan, buat jahat banyak benar. Tapi sekarangkah Firaun? Ketika Nabi Musa pergi ajar kamu, pergi dakwah kamu, pergi seru kamu, kamu tolak. Malahan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengakuan Firaun ini sebenarnya ada alasan yang kukuh juga. Kenapa dia mengaku aku Tuhan yang maha tinggi dan mengaku dia hebat? Ada sebab. Kerana antara lain dalam riwayat menyebutkan bahawa Firaun ini Allah Subhanahu wa taala beri sesuatu kelebihan, antara lain dia tak sakit-sakit. Tidak ada sakit yang besar-besar, tidak ada. Jadi dengan sebab itu, maka dia tengok orang lain cacat, dia tengok orang lain kena sakit sopak, orang lain kena penyakit kusta, orang lain kena penyakit itu dan ini, dia okey aja, tak pernah sakit-sakit ini. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslim muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya dia mengakulah yang tak sakit ini Tuhan aja. Lalu aku Tuhan lah katanya. Jadi ada sebab rupanya. Tetapi sebab itu tidak boleh dipakai. Dengan sebab itu tuan-tuan, daripada berita-berita yang kita dengar daripada salafus salih, antara lain salafus salih ini mereka suka kalau mereka sekejap-sekejap ini ada diuji oleh Allah, dengan sebab ujian-ujian itu Allah akan ampunkan dosanya. Bukan sihat selama-lamanya. Kenapa? Bimbang-bimbang takut kesihatan tu jadi macam Fir'aun. Na'udzubillah. Kenapa pula? Kerana apabila sihat ini tidak ada apa-apa sakit, dia akan rasa Allah sayang kepadanya. Walhal tidak. Itu namanya istidraj. Sihat sepanjang masa yang mana tidak mentaati perintah Allah, maka itu istidraj. Dalam ayat Al-Quran ada menyebutkan perkara ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ
Innama numli lahum liyazdadu ithma walahum azabun muhin. Janganlah kamu merasa bahawa Allah panjangkan umur kamu itu baik untuk kamu. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Walau macam mana pun ia tidak menghalang untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada ayat ini. Panjang umur itu tidak menunjukkan bahawa Allah memberi kebaikan kepada sesiapa jua. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sedangkan panjang umur tadi adalah bertujuan untuk tambah dosa. Walahum azabun muhin. Akhirnya bila kembali kepada Allah dalam keadaan hina dina, Allah boleh balas dengan seteruk-teruknya. Jadi muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ini bermaksud sesiapa yang tidak mentaati perintah Allah, itu pokok pangkalnya. Panjang umur itu nombor 2. Siapa yang tidak taat kepada perintah Allah tetapi umurnya panjang, sihat tubuh badannya, orang lain yang sembahyang, puasa, zakat, haji semua sakit-sakit belaka, dia tidak. Maka tuan-tuan, orang seperti ini namanya istidraj. Tapi tuan-tuan, janganlah tuan-tuan dah pergi masjid elok-elok, dah sembahyang, puasa, zakat, haji, dah okey semua sekali, tiba-tiba rasa panjang umur. Dan yang Allah beri itu tak ada guna, tidak. Malahan bila orang yang mentaati perintah Allah, insya-Allah ada manfaat dengan umurnya itu. Cuma yang saya sebut ini ialah orang panjang umur tapi tidak mentaati perintah Allah. Ini satu cerita yang lain. Jadi tuan-tuan, mengenai kisah Fir'aun ini, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat seterusnya, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan tubuh kamu ya Fir'aun. Bukan selamat itu hidup. Fir'aun ini mati, tetapi tubuhnya itu Allah selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah. Boleh dilihat sampai ke hari ini supaya orang akan mendapat pengajaran daripada kisah Fir'aun. Dan inilah yang saya nak ceritakan pada hari ini tuan-tuan, muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Iaitu Fir'aun ini Allah selamatkan tubuhnya, masih ada sampai ke hari ini. Kita kena yakin. Kenapa? Sebab Al-Quran yang cerita. Sekalipun telah beribu tahun yang lepas, tetapi yakinlah tubuh Fir'aun masih ada. Soalannya di mana? Kita kata dalam piramid. Dalam piramid pun ada beberapa mumia yang dikatakan sebagai tubuh Fir'aun. Habis itu yang mana satu? Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan rungkaikan sedikit sebanyak persoalan ini dalam masa yang ada dalam program Tadabbur Al-Quran ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian, maka tubuh Fir'aun ini telah diselamatkan. Maksudnya telah diambil orang jasadnya ini dan akhirnya telah diawet dan diletakkan dalam piramid. Maka ada seorang pengkaji yang namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Beliau ini orang Perancis. Minta maaflah kalau salah sebut namanya itu, tetapi begitulah lebih kurang. Beliau seorang Perancis dan Dr. Maurice ini, beliau telah membuat kajian tentang mumia-mumia Fir'aun. Dan apabila dibuat kajian, dia dapati salah satu mumia Fir'aun ini ada menunjukkan kesan daripada tenggelamnya air laut. Maknanya ada unsur-unsur garam di sana. Lalu dia minta dengan kerajaan Mesir untuk buat kajian lebih lanjut dan akan hantar balik mumia ini. Pada asasnya kerajaan Mesir tidak membenarkan. Tetapi bila memikirkan ini kajian yang baik untuk pengetahuan ilmu kepada kita semua, akhirnya kerajaan Mesir telah membenarkan Dr. Maurice ini membawa jasad Fir'aun ini ke Perancis. Di sana dia telah membuat pembedahan kepada jasad Fir'aun ini dengan beberapa orang doktor pakar yang lain. Dan apabila dia buat pembedahan ini, dia dapati memang jelas sekali bahawa tubuh Fir'aun ini telah tenggelam di dalam laut, ya, telah tenggelam dalam laut, yang mana kesan-kesan tenggelam itu begitu banyak pada tubuh Fir'aun, masih kekal. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi Allah selamatkan jasad Fir'aun ini dan masih boleh dilihat kepada orang awam pada hari ini. Jadi Dr. Maurice pada masa itu, beliau adalah non-Muslim. Dia buat kajian lagi. Sehingga dia menulis satu buku berkenaan perkara ini. Dan apabila ditulis buku menceritakan perkara ini, maka kawan-kawan yang menegur Dr. Maurice. Dia kata, apa yang kamu ceritakan ini kena hati-hati. Dia kata, kenapa? Perkara ini
orang Islam sudah baca begitu lama. Ini dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah nak tunjukkan kebenaran mukjizatnya Al-Quran ini, menceritakan perkara yang ribuan tahun, tetapi baru sekarang boleh dikaji. Dia tak puas hati. Lalu dia buka Al-Quran dan dia dibaca balik. Berkali-kali dibacanya. Dan dia lanjutkan kajiannya lagi. Tapi akhirnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia akhirnya mengalah. Dia kata mustahil, tidak masuk akal untuk satu orang yang nak menceritakan begitu sekali peristiwa Fir'aun ini dalam Al-Quran, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wahyu Allah ini dalam Al-Quran, sedangkan pada masa itu tidak ada apa-apa kecanggihan alat-alat saintifiknya dan seumpama, tidak ada pada masa itu, tetapi boleh menceritakan dengan begitu sekali tentang tenggelamnya Fir'aun dalam laut ini. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku kepada Dr. Maurice ini, akhirnya beliau telah memeluk Islam hasil daripada kajian seperti ini. Allahumma. Dan dia telah menulis satu buku, La Bible, La Quran, et La Science. Minta maaf tuan-tuan kalau bahasa yang tak kena, tapi maksudnya Bible, Al-Quran dan ilmu pengetahuan moden. Dan buku ini telah diterjemahkan dengan begitu banyak dalam bahasa-bahasa yang pelbagai pada tahun 1976 dan menjadi bestseller dalam jualannya, bestseller international, dan dia terjemahkan dalam pelbagai bahasa. Allahumma tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Asalnya daripada seorang yang bukan Islam, dan membuat kajian bukanlah untuk mengetahui tentang kebenaran Al-Quran, tetapi untuk suatu maksud yang tertentu, menunjukkan kehebatan kajiannya. Tetapi akhirnya mengetahui perkara itu dalam Al-Quran wujud, dan tunduk patuh bahawa ilmu manusia tak ke mana. Rupanya Al-Quran telah menceritakannya 1400 tahun yang lepas. Yang mana pada masa itu tidak ada satu kecanggihan, alatan, saintifiknya tidak ada untuk kita mencari kebenaran pada masa itu. Tetapi macam mana seorang yang bernama Muhammad boleh menceritakan perkara ini dalam Al-Quran? Tentu sekali ianya datang daripada suatu kuasa yang agung. Apa dia? Iaitu Allah Jalla Jalaluh. Kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu daripada langit yang memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan daripada seorang yang bertaraf profesor membuat kajian, akhirnya boleh tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat Al-Quran ini. Bagaimana pula kita yang sudah Islam? Ustaz yakin kebanyakan daripada kita yang mendengar siaran tadabbur Al-Quran ini adalah orang yang telah mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan juga sebahagian daripada pendengar adalah mereka yang sedang mendekati Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Kalaulah kita sudah Islam, dapat membaca Al-Quran dan dapat mengkaji isi kandungnya, apakah hasil yang didapati oleh Dr. Maurice ini tidak juga dapat kita hayati? Ini bermaksud tuan-tuan, Al-Quran yang kita ada sekarang ini, masih banyak perkara yang perlu kita bongkar. Masih banyak perkara yang perlu kita kaji untuk mendalami dan memperbaiki keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya masih banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita bincangkan tentang mukjizat Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat yang masih menjadi rahsia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dapat dibongkarkan oleh kita semua. Misalnya pada ayat yang lain dalam surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin
Lillahil amru min qabl wa min ba'd. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Sadaqallahul azim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam ayat surah Ar-Rum yang Ustaz bacakan tadi, ada dua mukjizat besar yang mana Allah Subhanahu wa taala buktikan padanya benarnya Al-Quran. Yang pertama sekali ialah Rom telah dikalahkan oleh Farsi di satu tempat yang dinamakan Adnal Ardi, yang diterjemahkan oleh para mufassirin sebagai tempat yang dekat, iaitu tempat di antara Syam dan Fars. Ada juga yang mengatakan di Iraq. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Rom akan menang balik kepada Farsi, akan mengalahkan balik kerajaan Farsi fi bid'i sinin, dalam masa beberapa tahun, di antara 3 hingga 9 tahun. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Apakah mukjizat di sebalik dua perkara ini yang diceritakan oleh Al-Quran? InsyaAllah ikuti sama-sama lagi perbincangan tentang perkara ini pada pertemuan akan datang dengan tajuk perbincangan kita iaitu Rom dan Farsi dan juga Adnal Ard yang disebutkan di awal surah Ar-Rum. InsyaAllah muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang dengan perbincangan yang selanjutnya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.